اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, baris ke-10 daripada atas. Muka surat 4, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuhnya, qudrah. Artinya erti qudrah, kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya makna kuasa Allah, iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia pada zat, yang mewajibkan ia bagi zat akan kaunuhu qadiran, yang ta'alluq ia sifat dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin. Meniada ni muafakat iradahnya. Artinya erti muafakat iradah, tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin, melainkan atas sifat yang tentu akan satu mungkin oleh iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, yang juga wajib atas mukallaf mengajar mereka yang di bawah tanggungjawab kita secara tafsil. 20 sifat ni yang ketujuh daripada 20 yang wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Qudrah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat Allah ni tidak terhingga banyaknya. Kita permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran perintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin. Maka hendaklah kamu makrifah, kamu mengenal akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kenal zat Allah, itu tak boleh. Lepas tu kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung juga. Jadi kita nak kenal Allah, kenal sifat. Dan sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat mana kat Padang panggil kenal Allah 20 sifat. Bukan sifat Allah 20. 20 ni kita mengetahui dan berpegang secara tafsir, dinamakan kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah.
yang sudah selamat kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat 20 ni merangkumi asma Allah yang asma Tuhan 99 tu. Jadi merangkumi dalam asma Allah Subhanahu wa taala 20 sifat secara tafsil. Kemudian sifat Allah 20 ni macam sebut selalulah, sifat Allah ni tak ada nombor. Bukan 1, 2, 3. Sifat Allah ni coding belaka. Cuma bubuh nombor ni kerana nak sebut. Kalau tak bubuh 1, 2, 3, kita nak sebut macam mana? Tanpa kita susung bubuh nombor. Tapi ulama bubuh nombor ni pun ada hikmah-hikmah dia juga. Kenapa kau terdahulunya pembicaraan sifat salbiyah? Sebab apa? Kerana apabila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat salbiyah, Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala tidak berbilang. Dengan sifat salbiyah ni lah nyata bersih Allah daripada tiap-tiap yang tiada layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada permulaan, tak layak Tuhan apa gitu. Ada kesudahan, tak layak. Jadi didahulukan sifat salbiyah untuk nyatakan bahawa Maha Suci Allah, bersih Allah daripada tiap-tiap perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun nak menghiasi Allah Ta'ala pula dengan sifat-sifat kesempurnaan, dimulakan dengan kudrah. Dipanggil takhliyah, tahliyah. Takhliyah ni nak bersih daripada perkara-perkara yang tidak selayaknya. Kemudian tahliyah ni nak hiasi Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, dimulakan dengan kudrah. Ini dia punya susunan dia lah. Dimulakan dengan sifat kudrah, sifat ma'ani yang pertama. Jadi ketujuhnya kudrah. Erti kudrah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kudrah diterjemah dengan kuasa. Setengah-setengah kitab terdahulunya terjemah dengan berkuasa. Ada pula kitab diterjemah dengan berkuasa. Biasa dengar tak? Sini terjemah kudrah dengan makna kuasa. Kita kadang-kadang setengah kitab terjemah dengan berkuasa. Kitab-kitab kemudian ni pula terjemah dengan berkuasa. Apa beza dia? Itu nisbah panggilan je lah. Yang kita nak ni kudrah ni. Apa kudrah? Ni bermula maknanya, makna kudrah, iaitu satu sifat yang maujud, yang ada, yang berdiri, ia sifat ni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kudrah ni sifat. Kudrah ni sifat. Kemudian apabila ada sifat kudrah di hadapan tu, yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin, dan mengada akan dia akan tiap-tiap mungkin, mengada meniada ni atas muafakat iradatnya. Jadi fungsi sifat ni adalah mengada meniada. Itu dia panggil takluk sifat. Mengada meniada. Jadi sifat ni, sifat ada di zat Allah. Sifat Allah ni qadim. Allah yang bersifat al-qudrah, berkuasa mengada, berkuasa meniada. Saat Allah mengada meniada tu, itu sekarang. Itu takluk dia. Jadi kita nak ceritakan sifat yang ada di Tuhan. Dia ada dua. Dia kudrah belaka dia panggil. Kudrah, hak sifat yang ada di Tuhan pun panggil kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, Allah berkuasa mengadakan meniadakan, dia panggil kudrah juga. Tapi berkuasa mengada meniada dia panggil ta'alluq, fungsi sifat kudrah. Dia ada dua perkara sini. Tak apalah kita tak faham pun, kita tak pandang nak beza pun, pegangan kita gitulah kira-kiraannya. Yang pertama pasti kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrat.
Bila Allah bersifat dengan sifat kudrat, Allah pun berkuasa mengada meniada. Berkuasa mengada itu bukan sifat, itu fungsi kepada sifat. Tapi kita orang dulunya sifat tu terjemah dengan berkuasa dah. Sifat diterjemah dengan berkuasa dah. Dia ginilah. Mungkin lah. Dia sekarang ni 7 sifat ni sama je ni. Start daripada sifat kudrat sampai sifat kalam. Pengertian huraian dia sama. Dia ada 2 perkara situ. Yang pertama sifat, yang kedua ta'alluq. Contohnya antara kalam lah, kita kata sifat kalam. Kita nak cerita kudrat ni, nak beza antara satu sifat, satu fungsi sifat. Kita pergi pada sifat kalam. Kita pergi pada kalam yang ada di kita. Orang dulu kalam diterjemah dengan berkata-kata. Kan gitu? Lawan berkata-kata adalah bisu. Lawan berkata-kata bisu. Bukan diam. Berkata-kata lawannya diam. Ke berkata-kata lawannya bisu. Sekarang tidak ada orang berkata-kata. Saya seorang je berkata-katanya. Hal lain tu kan tu bisu. Tak panggil bisu, panggil diam. Bisu lain, diam lain. Bisu apabila tidak ada sifat kalam di kita, aku panggil bisu. Tapi kalam terjemah dengan berkata-kata. Jadi ginilah kita ni. Kita ada sifat kalam. Sifat kalam yang ada di kita ni Allah letak start daripada kita lahir. Tapi pada masa kita dilahirkan, kita belum boleh berkata-kata. Kita tak pandai nak berkata-kata. Tapi di budak yang tak pandai berkata-kata ni, ada tak sifat kalam yang Tuhan jadikan di budak? Ke Tuhan jadikan, Tuhan lahirkan budak dalam keadaan bersifat dengan bisu? Tidak. Budak tu mesti ada sifat kalam. Tapi cuma budak tu tak pandai nak guna lagi sifat kalam. Tak pandai nak guna. Apabila pandai guna, maka budak ni pun pandailah berkata-kata. Tapi sifat kalam di budak ni awal-awal lagi ada daf. Tapi boleh berkata-katanya kemudian. Tahu tak beza antara sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah kita dengan berkata-kata? Berkata-kata tu ta'alluq fungsi sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Itu 2 perkara tu kan. Macam sekarang, semua bersifat dengan sifat kalam, tetapi tidak berkata-kata pun, diam. Sifat kalam ada ke tak? Sifat kalam ada semua. Berkata-kata kadang-kadang diam, berkata-kata kadang-kadang diam. Tapi sifat kalam ada di kita ni ada somok-somok, siang malam ada sifat kalam. Tapi berkata-katanya kadang-kadang je. Apa beza sifat kalam yang ada di kita dengan berkata-kata? Sifat kalam, sifat yang ada di kita. Berkata-kata itu fungsi sifat kalam. Lawan kepada sifat kalam bersifat dengan bisu. Lawan kepada berkata-kata adalah diam. Sifat kalam kita awal-awal dah ada pada masa kita dilahirkan. Tapi berkata-kata mungkin setahun kemudian. Sekarang ni berkata-kata fungsi sifat kalam ada di kita. Sifat kalam ada di kita tu nak nama apa? Fungsi dia berkata-kata. Nama sifat kalam nak nama apa? Bahasa Melayu pun nama apa? Boleh beza dah antara sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita dengan fungsi ta'alluq sifat kalam adalah berkata-kata. Nabi nampak mudah faham. Dia sama je ni. Kudrat fungsi dia, iradat sifat fungsi dia, ilmu sifat fungsi dia, samak sifat fungsi dia, basar sifat fungsi dia. Basar sifat yang Tuhan jadikan di mata. Fungsi dia boleh melihat. Fungsi dia boleh melihat bila ada sifat basar.
Kita sifat basar ada, tapi apabila kita pejam mata sebelah malam, kita tidak melihat. Tapi kekal sifat basar di mata kita. Sifat basar di mata kita kekal. Tetapi cuma malamnya kita tutup. Ataupun kalau kita buka pun tak nampak sebab gelap. Jadi mana sifat basar kekal. Cerah ke, gelap ke, siang ke, malam ke, sifat basar kekal di kita. Cuma melihat ke tidak melihat sahaja. Itu fungsi dia. Ke kita ni jadi macam ayam juga. Malam jadi buta. Siang je bersifat dengan basar, malam bersifat dengan buta. Gitu. Ayam kan, ayam orang kata malam dia buta. Tahu tak tahulah. Ayam malam dia buta ke kerana mata tak nak, kerana gelap ke tak tahulah. Cuma nak ceritanya, sifat basar di kita ada sokmo-sokmo. Tapi melihat, kadang-kadang melihat, kadang-kadang kita tidur, tidak melihat. Adakah orang tidur buta? Tidak buta, tapi tidak melihat. Sifat basar kekal ada di orang yang tidur. Tapi cuma tidak berfungsi, tidak melihat. Bukan kata bila tidur je, butalah dia. Tidak. Jadi dia ada sifat basar, cuma tidak melihat. Cuma nak tanya ni, apa beza antara sifat dengan fungsi sifat? Berkata-kata fungsi sifat kalam. Melihat fungsi sifat basar. Ada yang Tuhan jadikan di mata kita. Cuma nak tanyanya, nama bagi sifat kalam di kita nak bernama apa? Nama sifat basar yang ada kita nak bernama apa? Nak bernama sifat kalam, sifat berkata-kata. Bila kita ada sifat berkata-kata, kita pun boleh berkata-kata gitu. Jadi sama terjemahan antara sifat dengan takluk sifat. Tapi bahasa Arab dia sama je. Kalam dengan makna sifat kalam juga. Kalam dengan makna berkata-kata kalam juga. Kudrah makna sifat pun kudrah juga. Hak takluk sifat panggil kudrah juga. Dia panggil lain lah. Hak sifat dia panggil kalam ismi. Hak takluk dia panggil kalam masdar. Hak takluk panggil kalam masdari. Itu je bezanya. Hak tu tak apa, tak mau cerita mana hak tu. Cuma nak ambil sebab kita ni cerita gini. Kalau kita dah cerita, kita pun dah cerita. Sebab kita ke mana pun, antara sifat Allah dengan fungsi sifat Allah memang sudah kita berpegang comel-comel dah. Walaupun kita tak nak beza sekalipun. Tapi oleh kerana sifat ni hari cerita, kitab ni hari cerita, dia kita nak tunjuk kok mana beza antara sifat dengan takluk sifat. Beza je lah. Nak buat nama. Kita balik pada kalam. Berkata-kata umur 1 tahun. Tapi bersifat dengan sifat kalam mula daripada lahir. Hak sifat kalam tu nak bernama apa? Berkata-kata umur setahun baru boleh berkata-kata, baru boleh berfungsi, baru pandai guna. Tapi sebelum tu tetap bersifat dengan sifat kalam, bukan bisu. Cuma tak pandai nak berkata-kata. Sifat kalam ada. Macam sekarang lah, masing-masing tidak berkata-kata, masing-masing diam, tapi ada sifat kalam. Sifat tu nak bernama apa? Kita ada sebut apa? Sebut panca indera. Apa? Deria. Ada tak? Kita ada lima deria. Dia ada deria rasa, deria bau, deria rasa, bau. Dia apa? Deria sentuh, rasa bau, deria pendengaran, tahu? Deria pendengaran dia panggil. Lepas tu penglihatan, deria lah. Ada dia ni panggil 5 panca indera. Dia panggil panca indera. Deria lah kita dia panggil panca indera. Kita panca inderanya hak sok kabur kecil tu. Sebab utusan tu ada panca indera ke dalam tu. Kita lagi apa? Jadi deria tu hak tu sifat tau. Di kita ni Tuhan letak deria. Bila ada deria tu, kita pun boleh boleh berfungsi. Kan gitu? Dalam kitab, deria tu dia dah terjemah macam bahasa sekarang ni. Deria rasa, deria cium dah, deria bau. Dalam kitab dah diterjemah dengan kitab lama. Diterjemah dengan deria pekecap. Diterjemah. Deria pecium,
pendengar, pelihat, lepas tu deria sentuh apa dia tulis. Jadi deria tu dia berpa depan. Deria tu benda tu dia berpa depan. Pecium, perasa, pekecak. Itu bahasa kitab lama. Deria tu dia berpa. Bila ada deria tu, maka bolehlah. Boleh tu takluk dia. Sebab tu ada dalam kitab-kitab sifat dibubuh per depan. Sifat kalam disebut nama sifat perkata. Bahasa dia. Kita cakap orang Malaysia ni tak faham tu. Sifat perkata. Perkata pun dia pulak. Sebab apa jadi ulama-ulama kemudian dimulakan dengan kitab Baqarah, karangan almarhum pada itu dimulakan dengan perkuasa, perkehendak sifat, perhidup, pendengar, pelihat, perkata dia berpa. Itu bahasa Melayu. Dia berpa. Untuk nak cerita tu sifat ada di Tuhan. Apabila ada sifat tu, barulah ada fungsi dia. Sebab apa dia berpa? Sebab cakapan kita gitu juga. Contoh, ini bukan sifat, ni barang. Barang dipanggil apa? Penyapu. Tu barang. Fungsinya menyapu. Tahu tak? Bila ada penyapu, boleh menyapu. Penyapu ada sama-sama. Menyapunya jarang-jarang. Tapi penyapu ada sama ke tak? Penyapu mesti semua rumah ada. Lepas tu berabuk tidak menyapu. Tidak berfungsi, tidak digunakan. Dia tu tu ibu. Penyapu, lepas tu dia kata ni bahasa-bahasa lama belaka ni. Kita kata ni. Dia kata penyelok. Tu barang tu penyelok. Bila ada penyelok, boleh menyelok. Jadi barang tu berapa? Fungsi dia barulah menyapu, menyelok. Dia panggil penyangkul. Fungsinya menyangkul. Jadi sifat perkuasa, fungsinya berkuasa. Sifat perkata, fungsinya berkata-kata. Tiga kat tu. Lepas tu dia berpa depan. Tapi bahasa kita mungkin dah erti lah kitanya. Main duk pening semalam adalah baca kita Jawi ni, perkuasa, perkehendak, orang kampung dengar pening. Nak cerita gini, satu sifat, satu fungsi, takluk dia. Takluk tu fungsi lah. Tapi saya kadang-kadang kurang guna perkataan perkuasa, perkehendak. Kadang-kadang saya gunanya sifat panggil orang Arab. Sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah berkuasa mengada. Sifat iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan segala-gala. Gitu. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala. Allah yang bersifat dengan sama mendengar segala-gala. Allah yang bersifat dengan basar melihat segala-gala. Allah yang bersifat dengan kalam berkata-kata. Saya biasa gunakan sifat dengan nama asal bahasa Arab. Pak kita ada dua sini. Sebagai contoh, sifat kudrah qadim. Sifat kudrah qadim. Fungsi sifat kudrah mengada meniada tu. Qadim ke baru? Sifat kudrah Allah qadim lah sifat Allah ni. Fungsinya mengada meniada. Mengada meniada ni qadim ke baru? Barulah. Sebab Allah mengada sekarang. Hak berlaku di kita ni Allah yang mengada, Allah menggerak, Allah mendiam. Barulah. Tapi sifatnya qadim. Fungsinya baru. Sifat iradah qadim. Fungsinya menentu, menetap, memutus. Menentu, menetap, memutus ni qadim ke baru? Qadim. Kita panggil ketentuan azali. Sifat ilmu Allah qadim. Sifat ilmu Allah qadim. Allah yang bersifat ilmu mengetahui. Mengetahui tu takluk dia. Bila Allah mengetahui? Mengetahui sedia kala. Qadim juga. Kita pergi pada basar. Basar ni kita boleh terbuka sikit. Sifat basar. Sifat basar Allah qadim. Allah melihat qadim ke baru? Sifat qadim. Bila Allah bersifat dengan sifat basar, Allah melihat. Bila Allah melihat? Qadim ke baru? Qadim.
Bila Allah melihat kita? Dah ni kata qadim. Baru pula. Sekarang sifat basar di Allah qadim. Allah melihat kita. Tu fungsi sifat basar. Bila Allah melihat kita? Lepas kita diadakan lah. Baru kan? Allah melihat baru. Zat Allah ada. Diri Allah ada. Allah yang bersifat dengan basar melihat tak zat Allah sendiri? Nak tanya ni. Allah bersifat dengan sifat basar. Allah melihat kita selepas kita diadakan. Melihatnya baru, tapi sifat basar Allah qadim. Allah yang bersifat dengan basar melihat tak zat Allah sendiri? Allah melihat tak Allah? Bila Allah melihat Allah? Itu takluk qadim. Jadi takluk basar ni ada qadim, ada baru. Gitu je. Bagi muka je. Sebab Allah yang bersifat dengan basar melihat tiap-tiap perkara yang ada. Hak ada Tuhan melihat belaka. Tapi ada hak adanya qadim, ada hak adanya baru. Mana ada hak qadim? Allah lah. Mana ada hak baru? Makhluk lah. Jadi Allah melihat sedia kala. Allah melihat kita yang ada ni lepas kita diadakan. Jadi baru. Ada takluknya, ada qadim, ada baru. Tapi sifatnya, sifat basarnya adalah qadim. Adapun kudrat sifat je qadim, takluknya baru. Iradah sifatnya qadim, takluknya pun qadim. Ilmu sifatnya qadim, takluk pun qadim. Kudrat sifat yang qadim. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrat, Allah mengada meniada. Jadi mengada meniada ni sekarang. Hak lepas dah lepaslah, tapi baru. Dipanggil tanjizi hadis. Kalau disebut istilah ilmu, hadis tu baru. Atau kena kepada qada tu. Allah menjadi ni qada, kudrat, ta'alluq kudrat. Kudrat sifat yang ada di Allah. Ta'alluq kudrat mengada tu dipanggil qada. Iradat sifat yang ada di Allah. Ta'alluq iradat menentu, menetap, memutus, itu dipanggil qadar. Qada tu ta'alluq kudrat, qadar tu ta'alluq iradat. Ta'alluq ni fungsi. Bila Allah bersifat dengan sifat iradat yang qadim, Allah pun menentu, menetap, memutus. Tu ta'alluq dia, fungsi dia. Bila Allah menentu, menetap, memutus, sedia kala kita panggil ketentuan azali. Jadi qadar kena kepada ta'alluq iradat, fungsi iradat. Qada kena kepada ta'alluq kudrat. Jadi sifat kudrat Allah qadim. Qadanya mengada meniada baharu. Kata-kata ni main ilmu ni. Ni kalau kita tak boleh nak pecah pun tak ada apa-apa. Sekarang ni kita faham tak? Kudrat tu sifat Allah. Tu. Iradat tu sifat Allah. Betul. Ilmu sifat Allah. Lepas tu Allah mengada, Allah meniada tu sifat lagi ke? Itu bukan sifat. Itu ta'alluq sifat kudrat. Fungsi sifat kudrat. Macam kita lah. Kita ada sifat kudrat. Tenaga yang ada kita ni sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, kita pun bolehlah buat kerja. Buat kerja gerak kita tu dia panggil fungsi sifat kudrat. Hak orang duk netang, tidur malasang, malah tu panggil nasang tahu. Jadi tengok tak perkataan nasang. Dia nasang ni berat daripada malah. Dia malah ni malah lah. Mana kalau nasang ni dia berat dah lalu lah. Nak tanya orang hak nasang ni ada tak sifat kudrat dia? Ada sifat kudrat. Bukan ke macam orang kena angin. Orang kena angin barulah hilang dah sifat kudrat. Tak ada dah sifat tenaga. Tapi orang nasang ni sifat kudratnya ada. Tapi tidak guna, tak berfungsi pun. Mana satu dia panggil sifat gagah dari kita. Fungsinya kita boleh bergerak, kita boleh buat kerja. Itu ta'alluq fungsi sifat kudrat, sifat gagah yang terletak di kita. Dia ada satu sifat, ada satu fungsi. Jadi kita duk ngaji ni sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu yang ada di Tuhan. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrat,
Allah ta'alluqnya mengada meniada. Bila Allah mengada meniada? Saat sekarang lah Allah mengada meniada. Barulah panggil. Tapi sifat kudrat Allah yang ada di Tuhan tu, waktu koding sedia kala. Dia sebenarnya dari segi pemahaman kita tak lari daripada hak dua perkara tadi. Satu sifat, satu fungsi. Kalau kita kata barang, satu guna. Barangnya ada semua, gunanya tak sepakat barang tu. Tapi barang ada ke tak? Ada, gunanya tidak. Tapi kalau barang tak ada, gunanya tak boleh. Kalau sifat tak ada, nak fungsi apa sifat tak ada? Sifat kudrat tak ada contohnya. Nak angkat tangan pun tak boleh. Kena orang buat belaka. Nak berfungsi macam nak menggerakkan tangan macam mana? Dah lesu dah kena angin contohnya. Hilang dah sifat kudrat. Tarik balik dah sifat kudrat. Tapi bila ada sifat kudrat, nak berfungsi pun boleh. Nak sifat nasang saat ni pun boleh. Mana ada satu dipanggil sifat, ada satu dipanggil fungsi, dipanggil ta'alluq sifat. Kata-kata dia kalau kita faham, gitulah kita pegangnya. Memang kudrat tu sifat Allah. Bila Allah ada sifat kudrat, Allah lah yang berkuasa mengada meniada. Allah bersifat dengan iradah. Bila Allah bersifat iradah, Allah lah yang menentu, yang menetap. Allah bersifat ilmu. Bila Allah bersifat ilmu, Allah mengetahui segala-gala perkara lah. Hak Tuhan tahu tu mengetahui segala-gala perkara. Maknanya hak Tuhan tahu tidak terhingga. Hak sifat tahu, sifat ilmu saja. Sifat ilmu Allah satu. Allah mengetahui benda yang Allah mengetahuinya, itu tidak terhinggalah pengetahuan Allah. Barang perkara yang Allah Ta'ala tahu. Tapi sifat Allah, sifat ilmu hanya satu. Tidak ada satu sifat, ada satu ta'alluq sifat. Sifat lain ada ta'alluq tak? Sifat wujud. Ada tak fungsi sifat wujud? Allah bersifat dengan sifat wujud. Apa fungsi sifat wujud? Allah bersifat dengan sifat kidam. Apa fungsi sifat kidam? Allah bersifat dengan sifat baqa. Apa ta'alluq sifat baqa? Tidak ada. Tak ada tu. Allah bersifat dengan sifat wujud. Allah mewujudkan makhluk. Allah mengadakan makhluk. Itu fungsi kudrat. Allah yang bersifat dengan baqa. Membaqakan, mengekalkan syurga neraka. Itu fungsi kudrat. Allah bersifat dengan sifat baqa. Syurga neraka pun baqa juga, kekal juga. Allah bersifat dengan sifat baqa, kekal. Syurga neraka bersifat dengan sifat baqa juga, kekal. Tapi kekal syurga neraka ni bukan sifat asal. Allah yang buat. Allah yang membaqakan, mengekalkan syurga neraka. Itu fungsi kudrat, bukan fungsi sifat baqa Allah. Tu tak ada ta'alluq tu. Daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah, dia tidak ada ta'alluq. Ada ta'alluq fungsinya start daripada kudrat sampai ke kalam 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7. 7 ni satu saja yang tidak ada ta'alluq, yang tidak ada fungsi, sifat hayat. Sifat hayat tidak ada fungsi. Tak ada fungsi. Allah yang bersifat dengan hayat, menghayahkan, menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia, itu fungsi kudrat. Hayat tidak ada fungsi. Itu satu. Jadi 6 sifat ada ta'alluq di belakang. Fungsi kudrat, mengada meniada. Fungsi iradat, menentu menetap. Fungsi ilmu, mengetahui. Fungsi sifat sama, mendengar. Fungsi sifat basar, melihat. Fungsi sifat kalam, berkata-kata. Ini kira fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau kita mengaji pun tak lari juga benarnya. Oh, kita ingat ke mengada meniada tu sifat kudrat. Sifat kudrat koding. Mengada meniada tu ta'alluq dia baru. Hak tu panggil qada tu. Kudrat sifat, qada fungsi sifat kudrat. Iradat sifat, qadar fungsi ta'alluq sifat. Iradat tu qadar. Iradat lain, qadar lain. Allah bersifat yang iradat, mengqadarkan, menentukan, menetapkan, memutuskan. Itu sebut nama qadar tu. Qadar dipanggil ta'alluq fungsi bagi sifat iradat. Qada dipanggil ta'alluq fungsi bagi sifat qudrah.
Bukan gitu kita baca rukun iman yang ke-6 dulu dah, atas jalanan Imam Maturidi dah. Qadar, ketentuan iradah, qada, perbuatan kudrah dah. Itu jalanan Imam Maturidi. Kalau balik perjalanan Imam Asy'ari, dia hanya tukar nama je lah. Fungsi sifat iradah namanya qada, fungsi sifat kudrah namanya qadar. Dia hanya tukar nama je. Tapi nak cerita beza. Iradah lain, qadar lain. Kudrat lain, qada lain. Iradah sifat yang diri Tuhan. Qadar ni apabila Allah bersifat dengan iradah, Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan segala-gala perkara. Itu fungsi sifat iradah. Dia panggil qadar. Sampai masa sebagaimana yang irad tentukan pada azal berlaku. Hak berlaku tu kesemuanya datang daripada perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah melakukan, bila Allah mengadakan, bila Allah meniadakan, saat sekarang lah sebagaimana iradat tentukan. Jadi qada Allah ni baharu, tapi sifat kudrah Allah qadim. Tapi buat Allah sekarang lah. Kudrat, fungsi dia buatlah, mengada, meniada, tu fungsi kudrat. Macam kita lah, fungsi tenaga yang ada di kita, fungsi kudrat ada kita ni, kita buat kerja lah. Buat kerja tu takluk dia. Tu kata kadang-kadang sifat ada, fungsinya tak ada. Duk menung, gerak dok, apa dok. Dia nasang dia. Tak ada sifat kudrat? Ada. Senyap je, tak bunyi sepatah habuk. Tak ada sifat kalam? Ada. Lepas tu senyap, dia pendiam. Dah kena gemolek, dia pendiam. Tapi sifat kalamnya ada sepanjang masa. Tapi berkata-katanya, tengok masa. Dia tengok orang, tengok masa juga dia berkata-kata. Tapi sifat kalam yang ada di dia tu, di lidah dia tu, Tuhan buat daripada masa lahir laginya. Sifat tu Tuhan buat daripada masa lahir. Tapi berkata-kata, tadilah umur setahun baru boleh berkata-kata, baru boleh menggunakan hak sifat kalam yang Tuhan jadikan di budak. Bukan kata umur setahun Tuhan pun bubuh sifat kalam. Dalam tempoh setahun budak bersifat ni sifat bisu. Tidak. Tapi gunanya tak pandai. Sifatnya ada. Sifat tu panggil apa? Per kata, per dengar, per lihat, per hidup, per kehendak, pengetahuan, per kuasa. Kalau jumpa kitab-kitab baru hak Jawi lah. Kita Jawi ni, kalau buka buku Umi tak ada tu, macam terjemah macam sini je lah, kuasa terjemah gitu je. Boleh beza antara satu sifat, satu fungsi sifat. Jadi setengah tu guna bupa tadi lah, sebab barang ni bupa. Ni penyelok, penyapu. Kalau dia kata kalau orang gitu kok pengurus. Fungsinya mengurus. Dia kata. Lepas tu pengarah. Fungsinya mengarah. Betul tak? Dia begitu. Dia tu kena ke perkara, fungsi dia tu bawalah mengurus, mengarah. Pelakon. Fungsinya berlakon ada. Pelakon kena pada orang. Berlakon kena pada tugas dia. Kan gitu. Penyanyi kena pada orang. Penyanyi memang dia penyanyi, menyanyinya tak orang bayar je. Orang bayar dia menyanyi lah. Tapi dianya memang penyanyi. Penyanyi soal panggil penyanyi, career dia sebagai penyanyi. Tuang tu penyanyi, tapi menyanyinya takkan menyanyi 24 jam. Habislah suara dia. Menyanyi tu tugas dia, fungsi dia sebagai seorang penyanyi. Jadi perkara tu tugas dia tadi setengah-setengah kitab dibubuh sifat kudrah, kuasa, sifat iradah, kehendak. Tapi kalau tak biasa ke, Allah kata saya riwayat Ustaz lagi ngaji kitab Jawi teras sekali semalaman gitu dia bunyi kata sedap dengan ngaji kitab tauhid kitab Jawi ni pergi semalaman. Apa dia tak tahulah Ustaz kuasa, kehendak, pengetahuan, lepas tu hidup, tu pening. Yelah tu kalau kata
Hak kata kitab Baqarah beberapa pun 100 tahun lebih dah. Tapi cuma hak terkemudian lagi lah. Kalau hak dulu sungguh, kudrat berkuasa. Bila Allah ada sifat berkuasa, Allah pun berkuasa mengada. Jadi supaya sifat dengan ta'alluq. Allah bersifat dengan kalam. Apa terjemah kalam? Berkata-kata. Apabila Allah bersifat dengan berkata-kata, Allah boleh berkata-kata. Jadi sama pula dah. Sifat berkata-kata, ta'alluq pun berkata-kata. Nak pun nama gapo sifat bubuh apa kata. Bila ada sifat perkata, boleh berkata-kata. Hari kau tu. Samuk terjemah dengan mendengar kan. Basar terjemah dengan melihat. Sifat samuk terjemah dengan mendengar. Apabila Allah bersifat dengan mendengar, Allah dapat mendengar. Jadi sifat pun mendengar, fungsi pun mendengar. Basar diterjemah dengan melihat. Sifat basar iaitu sifat melihat. Bila Allah ada sifat melihat, Allah boleh melihat. Jadi supaya antara sifat dengan fungsi dia, patut kediam tu dia backkeeper sesuai untuk masyarakat dia. Tapi saya biasanya kalau sifat saya kekalkan dengan hak bahasa Arab. Apabila Allah ada sifat kudrat, Allah berkuasa mengada meniada. Allah yang bersifat dengan iradah, fungsi sifat iradahnya menentu, menetap, memutuskan. Allah yang bersifat ilmu, fungsi sifat ilmu, Allah mengetahui segala-gala perkara. Allah yang bersifat dengan sama, mendengar. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Allah yang bersifat dengan kalam, berkata-kata. Jadi hak sifat biasa saya kekalkan dengan hak bahasa Arab. Tetapi kalau bahasa Arab sungguh, antara sifat dengan ta'alluq namanya sama. Kudrat, sifat pun panggil kudrat, ta'alluq pun panggil kudrat. Cuma kalau sebut kudrat, dia akan pergi pada sifat. Dia gitu. Tapi ta'alluq pun panggil kudrat juga. Cuma kalau ngaji cara halusi, kudrat dengan makna sifat dia panggil kudrat makna ismi. Kudrat dengan makna ta'alluq dia panggil kudrat dengan makna masdari. Tu pengajian hak kaedah hak secara mendalami lah. Tapi nak ceritanya kalau bahasa Arab, sifat panggil kudrat, ta'alluq panggil kudrat. Sifat panggil kalam, ta'alluq panggil kalam. Kita pula terjemah sifat dengan berkata-kata. Ta'alluq sifat berkata-kata adalah berkata-kata. Terjemah sifat sama, mendengar. Bila Allah bersifat mendengar, mendengar. Ta'alluq pun sama dengar juga dengan sifat. Tidak ada semua kitab dia ubah. Sebab kita nak ceritakan sifat yang ada di Allah. Kudrat ada di Allah, iradah ada di Allah, ilmu ada di Allah. Itu dia kata satu sifat yang maujud, yang berdiri daripada zat. Tapi makna ni dia panjang sikit lah. Panjang. Tapi secara halusi ni, secara fardu kifayah. Fardu ainnya, Allah bersifat dengan sifat kudrat. Allah yang bersifat kudratnya mengada meniadakan segala perkara. Itu qada, rukun iman yang keenam. Itu pokok asas kita ni. Allah bersifat kudrat, qadim. Kudrat Allah qadim. Bila Allah bersifat kudrat, Allah mengada meniada menjadikan segala-gala perkara. Menjadi segala perkara ni berapa segala-gala lah. Dia nak sebut lah apa yang Tuhan buat sekarang ni. Tuhan buat kita hidup setiap saat. Tuhan buat kita winak nampak. Tuhan buat kita dengar. Tuhan buat kita duduk tak terbalik. Tuhan buat mata kita berkelip. Tuhan buat nadi kita bergerak. Jantung kita berfungsi. Bawah pinggang kita berfungsi. Darah kita mengalir. Itu semua Tuhan buat. Tuhan mengqadakkan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat kudrat. Itu kudrat sifat yang qadim yang ada Tuhan. Hak kerjaan ta'alluqnya ni Tuhan buat sekarang ni. Kita bangun pun Tuhan buat, kita bergerak pun Tuhan. Semua yang berlaku sebesar zarah pun tidak ada melainkan Tuhan yang lakukan. Cuma yang lupalah, acap kali sebut dah, kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah ketentuan Allah dan perbuatan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sebenar-benarnya,
Yang berlaku ni semuanya mazhar dan tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir kekuasaan Allah bukan hanya langit, bukan hanya bumi tu, gerak geri kita tu, itu zahir. Allah nak menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasanya Allah sebesar zarah pun yang berlaku, tidak ada yang bukan Tuhan buat. Ni kuasa Allah, kuasa yang meliputi segala-gala perkara. Makhluk tak bekas sama sekali, walaupun sebesar zarah sekalipun, sebesar atom sekalipun, sebesar benda yang halus sekalipun, makhluk tak bekas sama sekali. Kesemuanya datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Kudrah sifat, qada ta'alluq fungsi bagi sifat kudrah. Tu kita nak pegang ni. Apa tu bahas panjang-panjang tu fardu kifayah. Tapi besar juga ni bukan ilmu sunat-sunat, ilmu fardu kifayah. Kita bawa kodoh-kodoh lah, taklah kata nak panjang sangat. Cuma oleh kerana kitab tu datang kan, takkan kita nak lakar. Ni payah kita lakar sudah tak beradab lah pula ni. Nak jumpa lain kali payah dah. Mana kalau kita dengar pertama kali berasa payah, hak payah kebiasaannya fardu kifayah, padahalnya mudah. Jadi kita payah mula-mula, lain kali jumpa pula, hari tu dengar dah sekali. Ni nampak faham sikit. Dengar pula kali lagi, dengar ustaz ni baru faham. Padahal yang ketiga. Jadi nak tubik, nak nampak tu bukan hak yang tiga tu daripada yang pertama, yang kedua, tapi hak timur namanya yang ketiga. Hak terakhir. Macam berobat gitulah. Dia nyakitnya berat. Pergi berobat satu doktor. Tak jadi apa berat sangat. Sela-sela lah. Agak lega sikit, lega sikit dah sihat. Dia jumpa kedai lain pula. Ni baru gagal sikit lagi. Tak sihat molek kau. Pergi yang ketiga. Ni baru sihat molek. Barulah segar balik asal. Jadi mana? Hak doktor yang ketiga tu lah. Hak timur nama. Doktor pertama kedua? Tak ada. Sebab apa? Boleh sihat sikit je. Hak ni boleh sihat banyak sikit. Hak yang ketiga ni sihat sungguh. Jadi hak pertama kedua hilang. Hilang jasa dia. Gitulah. Mana kita belajar sekali, biar dengar dulu, yang kedua nampak sikit, yang ketiga, itulah. Sana cakap doktor tu cakap adab lah ke tu, tak ada asal salah. Cakap adab hakiki segala-galanya perbuatan Allah. Cakap gobak situ, gobak sini, last kali tepat ni baru jadi. Tu cakap adab. Ada orang ajar dia kata syirik sembahyang puasa tidak sah. Sebab apa? Dia kata saya berobat kata reti dah. Akhir sekalinya klinik kapun ni lah baru saya baiknya. Tu syirik maya batak pakar. Tu cakap adab bukan pegangan. Mudah dibubuhkan. Kita biasa cakap gitu kan. Berobat kata reti dah. Dah baiknya mana? Sembuhnya mana? Doktor tu. Makan obat macam-macam dah. Lepas tu last kalinya makan pun makanan ni. Timbul gitu. Itu hanya percakapan asbab zahir. Pegang kita tetap dah. Yang berlaku adalah qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kudrah sifat Allah, ta'alluqnya mengada meniada, itu dia panggil qada, rukun iman yang keenam. Dia bermula makna iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri pada zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu qadiran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.